COVID-19. Orang jahat ada takwa? Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya Nazar Ajibra. Hari ini adalah hari ke-23 Perintah Kawalan Pergerakan, hari Khamis 9 hari bulan 4 2020. Jam sekarang adalah 12.15 minit tengah hari. Tuan-tuan, 2 hari lepas, perkongsian saya 2 hari lepas, kita berbincang satu premis, iaitu orang baik ada jahatnya. Demikian juga orang jahat ada baiknya. Bahagian kedua, orang jahat ada baiknya. Istilah Arabnya adalah orang yang fajir ada takwanya. Orang fajir ada takwanya. Ada orang yang mendengar perkongsian tersebut bertanya saya, Nazar, you make takwa sounds very easy. You make takwa sounds tak heavy langsung. Betul ke takwa ni semudah tu? Betul ke takwa ni memang tak heavy langsung? Tuan-tuan, hari ni kita recall balik premis kita yang lepas dalam surah Asy-Syams. Kemudian kita akan tadabbur ayat-ayat Allah dalam banyak petikan yang kita akan kongsi hari ini. Jom kita recall apa yang kita baca daripada surah Asy-Syams 2 hari lepas. Kita baca daripada ayat 7 dan 8, Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawaha. Demi nafsun, demi jiwa kita, demi nafsu kita, alangkah hebatnya seimbang Allah buat nafsu tersebut. Di mana seimbangnya nafsu? Ayat lepas tu Allah kata, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya nafsu ini, fa'alhamaha, Allah Ta'ala telah mengilhamkan, mengajar nafsu tersebut, fujuraha, sifat jahat dia, wa taqwaha, dan sifat takwanya. Fujuraha, sifat jahat dia. Cuma hari ni saya nak highlight perkataan fujur ni. Fujur, ataupun kalau singular kita panggil fajir. Tuan-tuan pernah dengar perkataan fajar? Fajar. Fajar adalah matahari pagi. Tuan-tuan, fajar, fujur, daripada kata akar yang sama. Okey, tuan-tuan bayangkan matahari pagi tersebut. Kenapa tuan-tuan bahasa Arab kita memanggil matahari pagi sebagai fajar? Kerana tuan-tuan, waktu malam gelap tak nampak apa langsung, tiba-tiba datang satu cahaya yang kita panggil fajar ni. Cahaya ini dia melawan arus. Yang lain kanan kiri depan belakang semua gelap, tiba-tiba dia memberontak. Dengar perkataan ni, memberontak. Dia mengeluarkan cahaya di saat semua tempat lain gelap. Dia tak mau ikut arus, dia keluar. Dia buat sesuatu benda yang tak diterima di kelilingnya. Itu menyebabkan kita memanggil matahari pagi sebagai fajar. Jadi tuan-tuan, orang yang fajir apa dia? Orang yang jahat lah mudah. Fajir apa dia? Fajir adalah dia melawan, dia memberontak lawan norm. Dia memberontak lawan norm. Dan fajir adalah orang yang membina norm yang baru. Norm yang diterima, norma yang diterima adalah norma yang Allah dan Rasul tetapkan. Orang-orang yang cuba memberontak lawan norma yang diterima ni kita panggil fajir. Ataupun dalam bahasa, dalam pluralnya adalah fujur. Tuan-tuan, satu orang yang fajir adalah orang yang melawan norma yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maka dalam ayat ini Allah kata, wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan juga alangkah hebat perseimbangan jiwa tersebut, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah ilhamkan jiwa tersebut sifat fujur, sifat jahat dia, wa taqwaha, dan sifat baik dia. Jadi tuan-tuan, nafsu kita memang nafsu kita ni mahir untuk buat fujur, untuk memberontak lawan norma yang Allah tentukan. Dan kita juga ada sifat takwa. Soalan, apa maksud takwa? Kalau fujur maksudnya yang melawan, yang memberontak norma yang Allah tentukan, apa pula sifat takwa? Sifat takwa adalah, listen carefully, sifat takwa adalah satu orang yang membuat sempadan, mengikut norma yang Allah telah tentukan. Tuan-tuan, orang yang tidak mengikut norma yang Allah tentukan, fujur ataupun fajir. Orang yang mengikut norma tersebut adalah takwa. Dia membuat sempadan, dia taat kepada sempadan yang boleh dilintasi dan sempadan yang tidak boleh dilintasi. Itu takwa. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat ni, Allah mengajar nafsu kita fujurnya dan Allah mengajar nafsu kita takwanya. Kerana kita takwa, saya nak gunakan contoh sama 2 hari lepas. Kerana ada perasaan takwa lah, satu orang Muslim itu dia solat Jumaat. Meskipun dia taklah baik sangat, tapi dia solat Jumaat.
Dan dalam masa yang sama dia solat Jumaat, balik lagi dia curi kasut kerana dia ada fajir dalam diri yang sama. So, dia pergi solat Jumaat kerana dia membuat sempadan. Aku mungkin jahat, tapi bab solat Jumaat aku kena pergi. So, dia buat satu sempadan. Dia ikut sempadan tersebut. Dia takwa. See, dia ada takwa. Tapi dalam masa yang sama, dia memberontak. Dia lawan norma apabila dia mula curi kasut. Satu orang yang pergi kelab malam. Dia pergi kelab malam sebab dia memberontak. Dia fajir. Sifat fajirnya, sifat fujur dia tadilah yang menyuruh dia untuk pergi kelab malam. Sebab apa? Dia melawan norma. Tapi tuan-tuan, sifat takwanya lah yang menghalang dia. Meskipun dia pergi kelab, tapi dia tak minum, dia tak zina, dia tak buat benda pelik-pelik dekat kelab tersebut. Why? Sebab dia masih ada takwa. So, saya nak highlight kata, ya, orang yang fujur, orang yang jahat, masih ada takwanya. Orang yang pergi kelab, tapi dia tak minum, tak zina, berarti dia fujur, tapi dia masih ada takwanya. Dia buat sempadan yang dia tak boleh nak lintas sempadan tersebut kerana dia taat kepada Allah. Yes, dia tak perfect, takwa dia tak perfect. Tapi tuan-tuan, satu orang yang ketakwaannya tak perfect, kita tak boleh nafi bahawa takwa tu ada pada diri dia. Saya ulang, satu orang yang takwanya tak perfect, takwanya tidaklah absolute takwa, tapi kita tak boleh nafi bahawa dia ada ketakwaan tersebut. Maka dalam ayat 9 dan 10 surah Asy-Syam, Allah berkata, Qad aflaha man zakkaha. Telah berjaya satu orang yang membersihkan nafsu dia, membersihkan jiwa dia. Cleanse her soul. Ini adalah orang yang berjaya. Soalan di dekat sini adalah, membersihkan jiwa bukan berarti membuang sifat fujur, dan bukan berarti meninggikan sifat takwa. Tak. Fujur dan takwa ini, dia perlu ada dalam badan manusia, menyebabkan satu orang tu menjadi seimbang, seperti mana ayat tersebut, ayat sebelum telah sebut. Dan ayat 10 Allah kata, wa qad khaba man dassaha. Telah hampa sesiapa yang membenamkan. Nya dekat sini adalah membenamkan salah satu daripada elemen fujur ataupun takwa tersebut. Satu orang manusia, dia bukan lagi manusia apabila dia membenamkan takwa dia atau membenamkan fujurnya. Satu orang yang membenamkan takwanya, dia bukan manusia, dia syaitan. Dan sesiapa yang membenamkan fujur dia, dia bukan lagi manusia, dia malaikat. Manusia ada dua-dua. Manusia ada dua-dua. Qad aflaha man zakkaha. Telah berjaya sesiapa yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Telah hampa kecewa orang yang membenamkan salah satu daripada jiwanya. Jadi tuan-tuan, setakat sekarang kita hanya recall balik ayat Asy-Syams yang lepas. Saya ingin bertanya, adakah takwa sesuatu yang heavy? Adakah perkataan takwa, menanggung ketakwaan, menjadi satu orang yang takwa, adakah ia sesuatu yang heavy? Adakah ia sesuatu yang sukar? Adakah satu orang yang takwa ini, dia the very special kind of Muslim? Adakah satu orang Muslim yang takwa, dia some kind of special level of Muslim? Macam tu ke? Tuan-tuan, dengar statement saya elok-elok. Dengar statement saya elok-elok. Masuk neraka itu mudah. Masuk neraka itu mudah. Dan keadilan Allah Ta'ala adalah masuk syurga pun mudah. Tuan-tuan jangan membayangkan masuk neraka itu mudah, masuk syurga susah. No, Tuhan tak zalim. Masuk neraka mudah, masuk syurga pun mudah. Siapa kata susah? Maka sekarang bagaimana nak masuk syurga? Pendek kata, jadi orang takwa. Kalau jadi takwa itu sesuatu yang heavy sangat, tak ramai yang boleh buat. Sedangkan video saya 2 hari lepas menjelaskan kepada kita, ramai orang berjaya buat. Menjadi golongan kanan, ramai. Maka sekarang, jom kita semak bagaimana Allah guna perkataan takwa ni, tetapi Allah menggambarkan takwa tu achievable. Boleh dicapai oleh mere Muslim, ramai orang. Kita semak apa Allah sebut dalam surah Al-Qalam ayat 34-35. Listen carefully, because saya nak make sure tuan-tuan dengar perkataan takwa, fajir, Muslim di tempat macam mana Allah susun. Allah sebut Al-Qalam 34. Allah kata, Inna lil muttaqina, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa tu, untuk orang-orang takwa tu, takwa, listen, takwa, untuk orang takwa, inda rabbihim jannatin na'im. Mereka di sisi Tuhan mereka dapat syurga-syurga penuh kenikmatan. So orang takwa masuk syurga penuh kenikmatan. Clear setakat sekarang? Okey, tengok ayat lepas tu. Ayat lepas tu Allah kata, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Adakah patut Allah layan
Adakah patut Allah menjadikan muslimina, orang muslim, kal mujrimin, sama macam Allah layan orang mujrim? Tuan-tuan, perkataan mujrimin adalah plural untuk fajir, orang yang fujurnya mendominasi. Ingat 2 hari lepas saya sebut, orang baik adalah orang yang kebaikan dia, takwa dia lebih dominan daripada fujurnya. Sekarang apabila satu orang yang takwanya dominan daripada fujurnya, Allah memanggil dia sebagai apa? Afanaj'alul muslimina. Adakah patut kami layan orang-orang muslim itu? Jadi tuan-tuan, satu orang takwa, ayat selepas tu Allah panggil, they are muslim. Muslim adalah perkataan yang Allah guna untuk anyone who say la ilaha illallah. Mana-mana orang yang meyakini bahawa Tuhan cuma satu, iaitu Allah, dia adalah Muslim. Saya nak maklum kata di sini, perkataan takwa yang ramai orang anggap dia heavy sangat, perkataan takwa yang ramai orang anggap it is a special kind of Muslim. No, Allah memanggil takwa untuk a mere Muslim. Dan Allah compare dengan this mere Muslims dengan apa? Dengan afanaj'alil muslimina kal mujrimin. Patutkah Allah layan orang Islam sama macam Allah layan mujrim tersebut? Mujrim, orang yang sangat fujur. Mujrim, ramai untuk orang yang sangat fujur. Jadi tuan-tuan, Allah memanggil orang yang sangat fujur dengan panggilan mujrimin. Dan Allah memanggil orang yang takwa dengan panggilan muslim. Saya nak maklum kata di sini, just a mere Muslim, kita boleh jadi orang takwa. Achievable. Achievable. Saya nak buktikan lagi kepada tuan-tuan bagaimana takwa ni sangat ringkas. Takwa ni sangat mudah. Tuan-tuan, dalam surah Asy-Syu'ara, contoh, surah Asy-Syu'ara ayat 10-11. Surah Asy-Syu'ara, Allah menceritakan kisah Musa pergi jumpa Fir'aun. Pergi jumpa Fir'aun. Listen carefully kepada ayat yang Allah gunakan. Allah kata, Ani'til qawmiz zalimin. Musa, kau pergi mendatangi satu kaum yang zalim. Kaum jahat, kaum yang buat benda tak patut. Zalim. Qaum Fir'aun, iaitu Fir'aun and the gang. Tanya dia orang, ala yattaqun? Korang ni tak mau takwa ke? Tuan-tuan, Fir'aun, kaum Fir'aun yang sangat-sangat jahat tersebut dalam sejarah, the first question yang Musa pergi tanya dia orang adalah, korang nak takwa ke tak? Tuan-tuan, kalau takwa ni such a heavy word, itu bukan soalan pertama yang akan ditanya. Tapi tuan-tuan, takwa ni sebenarnya mudah. Takwa cumalah kau ni ada nak buat sempadan dengan Tuhan tak, yang kau tak boleh lintas. Kau setuju tak nak terima benda tu? Untuk menjelaskan lagi perkataan takwa ini, tadi saya ikut daripada surah Asy-Syu'ara. Jom kita tengok scene yang sama, kisah yang sama, tapi Allah sebut dan Allah ulas dalam surah An-Nazi'at, yang mana perkataannya Allah guna lebih panjang. Surah An-Nazi'at ayat 17, 18, 19. 17, 18, 19. Allah berfirman berkenaan dengan Musa pergi jumpa Fir'aun. Apa Allah kata? Musa, izhab ila Fir'aun. Engkau pergi jumpa Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun ni kerah kepala melampau. Tuan-tuan, this is a heavy word. Allah menggambarkan Fir'aun tagha. Tuan-tuan pernah dengar perkataan taghut? Taghut ramai, tagha satu. Fir'aun ni Allah panggil tagha, melampau gila kerah kepala Fir'aun ni. Faqul, kau beritahu dekat Fir'aun ni, surah Asy-Syu'ara tadi Allah kata, ala yattaqun, korang nak takwa tak? Nak takwa tak? Sekarang tuan-tuan, apa maksud takwa? Okey, tengok An-Nazi'at Allah cakap apa. Bagitahu dekat orang-orang ni, hal laka ila an tazakka? Fir'aun, kau adalah diri kau ni ada perasaan nak tazakka tak? Ada perasaan nak tazakka? Ada perasaan nak membersihkan diri tak? Kau ada tak rasa macam kau ni kotor? Kau ni rasa macam tak betul? Ada tak rasa macam nak bersihkan diri? Wa ahdika ila rabbika. Kalau kau ada perasaan nak bersihkan diri, aku boleh tunjuk cara untuk engkau pergi jumpa Tuhan kau. Fatakhsha, lalu kau boleh takut Tuhan kau. Tuan-tuan, listen carefully. Apa maksud takwa? Ringkasnya, takwa adalah ada perasaan nak bersihkan diri dan ada perasaan takut kepada Tuhan. Satu orang yang takwa adalah satu orang yang dia sedar diri dia kotor, salah, lalu dia ada perasaan nak bersihkan diri. Orang ini takwa. Dan satu orang yang ketika bercakap tentang Tuhan, dia takut. Dia tak berani nak cabar Tuhan lebih-lebih. Fatakhsha, dia takut.
Sesiapa yang takut Tuhan dan sesiapa yang sedar diri dia kotor, perlu dibersihkan, orang ini ada takwa. Sebab tu saya sebut semalam, satu orang yang pergi kelab malam, dia sedar dia sedang kotor, dia sedar dia tak baik sangat, dia sedar dia membersihkan dirinya, dia perlu membersihkan dirinya. Sebab itulah orang macam ni, dia tahu dia melanggar syariat Allah dalam satu bab, tapi dalam bab lain dia cuba untuk ikut sehabis mungkin. Dia tak zina. Sebab apa tak zina? Sebab dia takut Tuhan. Dia nak bersihkan diri. Alang-alang nak kotor, tak mau kotor terus. Dia tak minum arak. Dia balik lagi sembahyang subuh. Dan kemudian dia ada buat benda-benda baik yang lain. Sebab apa? Sebab yes, dia sedar diri, dia fujur di sebahagian tempat, tapi dia tak tara, dia tak melampau macam Fir'aun. Dia ada perasaan nak bersihkan diri. Dia ada perasaan untuk takut kepada Tuhan. Jadi tuan-tuan, punyalah panjang ayat surah An-Nazi'at ni, halaka an tazakka wa ahdika ila rabbika fatakhsha. Panjang ayat tu, versi pendeknya apa? Ala yattaqun. Fir'aun, kau nak takwa tak? Jadi tuan-tuan, takwa tu apa? Takwa adalah ada perasaan untuk bersihkan diri kerana sedar kita kotor, dan ada perasaan untuk takut kepada Allah Ta'ala. Jadi, just a mere Muslim, Muslim yang biasa, Muslim yang bukanlah baik sangat, ada tak perasaan ini? Kalau ada, anda orang takwa. Ya, anda orang takwa. Tuan-tuan, orang yang dia rasa dia tak perlu bersihkan diri, orang yang merasakan bahawa dia tak perlu takut kepada Tuhan, semak surah Al-Alaq ayat 6 hingga 7. Ayat 6 hingga 7 ni, Allah tuju kan, ni surah Al-Alaq surah Al-Alaq ayat 6 hingga 7, Allah tuju kepada Abu Jahal, Fir'aun pada zaman Muhammad. Dalam hadis Nabi Muhammad memanggil Fir'aun sebagai dalam hadis Nabi Muhammad memanggil Abu Jahal sebagai Fir'aun umat ini. Fir'aun umat ini, maksudnya dia setaraf dengan Fir'aun besar tu. Allah kata, innal insana layatgha. Innal insana layatgha. Manusia ini melampau keras kepala. Sama tak dengan apa Allah sebut kepada Fir'aun tadi? Sama kan? Ayat lepas tu, ar-ra'ahu staghna. Sebab dia rasa diri dia dah cukup, serba cukup dah. Dia rasa diri dia tak perlu dibersihkan dah. Dia rasa diri dia dah tak perlu takut Tuhan dah. Dia rasa diri dia dah cukup sekarang. Sesiapa yang anggap diri dia dah cukup, dia tak perlu membersihkan diri dia dah, dia tak perlu untuk bersihkan diri, dia tak perlu untuk takut Tuhan dah, maka tuan-tuan, Allah kata dia ni level Fir'aun. Takwa dia tidak ada. Fujurnya meliputi orang macam ni. Jadi, kalau tuan-tuan di luar sana belum rasa diri cukup, belum rasa diri dah sangat bersih dah, tak rasa diri ni macam orang baik sangat dah, maka tuan-tuan, sifat takwa tu ada. Sifat takwa tu ada. A mere Muslim ada takwa. Tuan-tuan, jom kita patah balik surah Asy-Syu'ara. Musa beritahu dekat Fir'aun, ala tatakun, kau nak takwa tak? Surah Asy-Syu'ara, lepas kisah Musa, ada bercerita tentang kisah-kisah Nabi lain. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib. 5 Nabi yang lain. 5 Nabi ni tuan-tuan, kita panggil 5 Nabi ni sebagai 5 Nabi yang awal. 5 Nabi yang awal. 5 Nabi yang awal ni, tuan-tuan tahu surah Asy-Syu'ara, benda pertama mereka cakap dekat kaum mereka apa? Ala tattaqun, korang nak takwa tak? Sedangkan itu permulaan, dan kita tahu kaum mereka sangat-sangat syaitan. Which is, kalau kita anggap takwa tu satu new level of Muslim, majority mereka tak boleh capai pun. Tapi itulah yang disebut oleh kesemua Nabi-Nabi ini pada peringkat awal lagi. Ala tattaqun, korang nak buat garisan tak yang korang tak boleh lintas? Nak tak bersihkan diri? Nak tak takut Allah? Tuan-tuan, listen carefully. Banyak tempat dalam Quran, bila saya sebut banyak, maksudnya ayat ini diulang banyak tempat. Allah sebut, innahu latazkiratun lilmuttaqin. Quran ini menjadi tazkirah, peringatan. Untuk siapa? Lilmuttaqin, untuk orang-orang takwa. Quran bukan hanya untuk certain type of Muslim. Quran untuk semua orang Muslim. Maka tuan-tuan, Allah kata Quran ini tazkirah lil muttaqin, untuk orang takwa. Jadi, kalaulah kita tak takwa, adakah kita tak boleh baca Quran? Ataupun, adakah kalau kita just a mere Muslim, bolehkah kita baca Quran? Of course boleh. Boleh tak Quran memberitahu kita apa-apa petunjuk? Of course boleh.
Ayat ni memang beritahu macam tu. Sebab tu, takwa is just a mere Muslim yang still rasa dia ada Tuhan. Banyak juga tempat dalam Quran Allah ulang-ulang sebut wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik untuk orang yang takwa. Jadi adakah tuan-tuan nak beritahu saya kalau mere Muslim kesudahannya tak baik? Tak. Mere Muslim tetap masuk syurga kan? Tuan-tuan diberitahu macam tu kan? Ya, just a mere Muslim masuk syurga. Saya nak maklum kata kat sini. Kesudahan yang baik untuk Muslim. Kesudahan yang baik untuk orang takwa. Quran ini untuk semua Muslim. Untuk orang takwa. Siapa Muslim yang takwa? Muslim yang takwa adalah Muslim yang rasa diri dia kotor, perlu dibersihkan. Mere Muslim adalah, takwa adalah orang Muslim yang ada perasaan takut kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Ya. Mere Muslim memang ada masalah sikit, memang dia tak perfect Muslim, tapi dia tahu dia ada Tuhan. Dia tahu dia ada Tuhan. Maka wahai sahabat-sahabatku, dear my friend, dear my friend, dear my friend, yang rasa diri dia taklah Muslim sangat ataupun taklah baik sangat, never mind. Saya nak quote balik apa yang Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53-54. Allah kata, ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim. Wahai para hamba aku yang melampau terhadap dirinya sendiri. Satu orang hamba aku yang melampau terhadap diri dia sendiri. Mana-mana hamba Allah yang melampau terhadap diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah orang macam ni berputus asa daripada kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala. No. Satu orang Muslim yang dia rasa macam dia dah melampau jahat sangat dah, Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Kau jangan putus asa daripada kasih sayang Allah. Allah still love you. Jangan kita anggap Allah benci kita. Inna Allah yaghfiru dzunub jami'a. Allah bila dia mengampunkan dosa semua sekali. Yes. Tuan-tuan, manusia ni iman dia naik turun. Kalau hari yang iman kita turun, kita fujur lebih daripada takwa, ingat, just come back to Allah. Allah tak benci kita. Allah tak benci kita. Dan semalam saya sebut dalam surah Ad-Duha, perbincangan semalam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kau tak pernah tinggal kau, Tuhan kau tak pernah benci kau. Kita ni teruk macam mana pun kita, Tuhan tak pernah benci, tak pernah tinggal kita. Yang banyak meninggalkan ini kita yang tinggalkan Tuhan. Maka Allah kata, jangan potong diri kamu daripada kasih sayang Allah. Allah bila ampun, dia ampun semua. So oleh sebab Allah kata jangan potong rahmat Allah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Apa nak buat? Ayat 54 Allah kata, wa anibu ila rabbikum. Jomlah rujuk balik, jomlah patah balik, jumpa Tuhan kalian, kembali kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu. Serah diri kamu kepada dia. Jadi Muslim balik. Serah diri kamu kepada dia. Tuan-tuan, Muslim adalah orang yang buat salama. Salama maksudnya penyerahan diri. Muslim orang yang menyerah diri. Maka Allah kata, kalau kau rasa macam kau teruk sangat, wa aslimu lahu. Jom patah balik, serah diri kamu kepada Allah Ta'ala. Jadi hamba Allah balik. Kita berada, whatever mess up yang kita mess up, come back to Allah. Allah okey. Yang tak okey tu orang tu je. Yang tak okey orang tu je. Setiap kali kita kembali kepada Allah, orang lain je yang rasa macam, kau patah balik kat Tuhan, Tuhan nak terima ke? Orang lain rasa. Tuhan tak rasa macam tu. Bahkan Tuhan suka kita kembali kepada Allah. Nazar, aku betul-betul mess up. Aku betul-betul jahat gila. Aku dosa banyak. Boleh ke patah balik? Sekarang, untuk orang yang rasa dia mess up terlalu lama, bagi orang yang rasa dia pergi kelab malam terlalu lama, bagi orang yang rasa dia tak sembahyang subuh terlalu lama, kecuali beberapa subuh sahaja, bagi orang yang anggap dia terlalu teruk dah, listen carefully my friend. And this is for you my friend. Listen carefully. Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan ayat 70. Apa Allah sebut? Man taba, sesiapa yang taubat, nombor 1. Wa amana, dan kemudian dia beriman. Yang ketiga, wa aminus salihat. Wa amila amalan salihan. Dan siapa-siapa yang beramal dengan amal yang soleh. 3 benda. Dia taubat, dia tinggalkan balik semua benda, dia minta maaf ke Allah atas semua dosa yang dia buat dulu. Wa amana, kemudian dia beriman, dia stay fokus kepada Allah Ta'ala. Wa amila salihan, kemudian dia beramal dengan amal yang soleh, beramal dengan amal yang baik. Dia cuba tak kembali kepada hidup dia yang lama. Ataupun kalau dia kembali kepada hidup dia yang lama pun, dia cepat-cepat patah balik. Wa amila amalan salihan. Fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Orang-orang macam ni Allah yubaddil,
Allah tukar, Allah ubah. Allah ubah jahat-jahat yang lepas, dosa-dosa yang lepas jadi hasanat, jadi baik, jadi pahala. Allah ubah dosa jadi pahala. So, you pergi kelak, you taubat, beriman, beramal soleh, dosa pergi kelak, Allah tukar jadi pahala. Pergi kelak, tapi Allah tukar jadi pahala. Tinggal solat sampai 500 waktu, you taubat, you start solat balik, Allah tukar dosa tak solat tersebut kepada pahala. Ya, Allah mampu buat. Sebab apa? Di hujung ayat 70, wa kana Allah ghafuran rahima. Sebab Allah ni maha ampun. Kau datang balik, dia ampun. Dan dia rahim, dia maha sayang. Allah tahu kau baru taubat 2 hari. Rugi kan yang banyak tahun dah. 32 tahun buat jahat sebelum ni. Rugi kan? Allah kata, never mind, yang 32 tahun punya dosa, Allah convert jadi pahala. Dia mampu buat. Therefore, tuan-tuan, just come back to Allah, my friend. Just come back to Allah. Jangan kisahlah apa orang cakap. And kalau lah kita tergelincir balik, masuk jalan lama pun, tak apalah. Patahlah balik. Yes, seperti mana orang baik ada jahatnya, maka orang jahat ada baik dia. Ya, orang fajir ada takwanya. Takwa untuk kita, you are orang bertakwa, my friend. Tak mustahil untuk kita semua jadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, saya seru semua kita untuk teruskan menyumbang kepada tabung bantuan bencana negara. Hari ini adalah hari Khamis. Saya dapati kata hari ini sidang media MKN akan mengumumkan jumlah kutipan tabung ini. Saya pun belum dengar lagi. Mungkin lepas ni kita akan dengar. Semoga-moga apa saja jumlah yang dikutip tersebut, kita antara orang yang menyumbang untuk nilai tersebut. Tabung bantuan bencana negara, Bank Muamalat. Nombor akaunnya tertera di description video saya ni. Teruskan menyumbang, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Jumpa di perkongsian akan datang.